Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada pelajar sekalian. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bab yang terakhir, bab 12, iaitu bab tentang tenaga nuklear. Cikgu percaya pelajar telah membaca telah tahu sedikit tentang bab ini. Jadi cikgu akan teruskan pengajaran supaya pelajar dapat lebih memahami lagi tentang isi kandungan bab ini. Bab ini mengandungi 4 subtopik. Kita pergi ke subtopik yang pertama, 12.1, penggunaan tenaga nuklear. Bila kita sebut tentang tenaga nuklear, apa yang terlintas di fikiran kita? Kita akan kaitkan dengan letupan, kan? Jadi itu adalah salah satu daripada kegunaan tenaga nuklear digunakan dalam bidang ketenteraan. Dan terdapat negara-negara kuasa besar yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga. Antara negara-negara tersebut adalah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia, Jepun, China, dan juga Pakistan. Kita nak lihat apa itu tenaga nuklear. Tenaga nuklear dia adalah termasuk dalam sumber tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Jadi tenaga yang dihasilkan ini lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga lain. Ciri tenaga nuklear, ia menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan, bidang pertanian dan perindustrian. Penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf kehidupan manusia. Ini adalah kebaikan manfaat tenaga nuklear dan digunakan dalam bidang, antaranya bidang perubatan, selain pada bidang pertanian dan bidang perindustrian. Tenaga nuklear, dia membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga lain. Apakah gas rumah hijau? Iaitu gas karbon dioksida, karbon monoksida. Jadi dia kurang memberi kurang membebaskan gas rumah hijau. Jadi dari segi pencemaran alam disebabkan kesan rumah hijau ni adalah kurang. Itu adalah kita nampak kebaikan lah ataupun kesan yang baik. Apakah kesan yang buruk sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain? Tenaga nuklear dia menghasilkan sisa radioaktif. Hasil daripada penghasilan tenaga nuklear, dia akan menghasilkan sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Dan juga tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar. Dan jika disalahgunakan, dia boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Kesan terhadap kesihatan. Misalnya boleh menyebabkan antaranya penyakit ialah kanser. Mari kita lihat tentang video, pautan video yang cikgu ni tunjukkan tentang penggunaan tenaga nuklear. Tenaga
nuklear memberikan banyak manfaat kepada manusia jika ia dijanakan, digunakan dan dikawal dengan baik. Sehingga kini, terdapat 31 buah negara di dunia yang menggunakan tenaga nuklear, termasuklah Amerika Syarikat, Perancis, China, Rusia dan Korea Selatan. Ini merupakan 5 negara teratas dari segi jumlah tenaga elektrik yang dijanakan oleh tenaga nuklear. Banyak negara menggunakan tenaga nuklear sebagai alternatif untuk menjana tenaga elektrik bagi mengurangkan atau menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti petroleum dan arang batu. Dibandingkan dengan sumber tenaga yang lain, tenaga nuklear dihasilkan dalam kuantiti yang lebih besar dan proses menghasilkan tenaga nuklear juga adalah lebih efisien. Tenaga nuklear juga menghasilkan tenaga mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian dan industri. Dalam bidang perubatan, contoh termasuklah penggunaan sinar gamma untuk membunuh sel-sel kanser atau untuk mensterilkan peralatan perubatan. Dalam bidang pertanian, sinaran mengayon boleh digunakan untuk meningkatkan hasil tanaman dengan mendorong mutasi tanaman atau membunuh perosak atau serangga berbahaya. Dalam bidang industri, contoh termasuklah menggunakan sinar X untuk mencari kecacatan dalam acuan logam dan timpalan dan menggunakan sinaran untuk mengawal ketebalan bahan seperti kertas. Tidak seperti menggunakan bahan api fosil, proses untuk menghasilkan tenaga nuklear tidak melibatkan pembakaran atau bahan api. Oleh itu, jumlah gas rumah hijau yang dibebaskan adalah sangat sedikit jika dibandingkan. Walaupun tenaga nuklear menyediakan banyak manfaat, kita mesti menyedari kesan buruknya. Salah satu contoh ialah sisa radioaktif dihasilkan yang berbahaya kepada alam sekitar dan semua benda hidup. Satu contoh lagi ialah kuasa kemusnahan daripada sejumlah besar tenaga dihasilkan yang boleh menyebabkan kemudaratan yang teruk terhadap manusia jika ia disalahgunakan. Okey, seterusnya kita akan beralih ke subtopik 12.2 penghasilan tenaga nuklear. Okey, apakah maksud tenaga nuklear? Okey, ia bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Tenaga nuklear merujuk kepada tenaga yang dihasilkan daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Terdapat dua jenis tindak balas yang menghasilkan tenaga nuklear, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus ialah proses pemecahan atau nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil menyebabkan pembebasan tenaga. Mari kita lihat proses ini dengan lebih terperinci. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235 dibedil oleh satu neutron yang bergerak perlahan. Ini menyebabkan nukleus berpecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, serta membebaskan sejumlah besar tenaga dan neutron baharu. Di bawah keadaan yang sesuai, neutron yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus yang berat akan berlanggar dengan nukleus berat yang lain dan mencetuskan tindak balas pembelahan baharu. Proses pembelahan yang berterusan ini dipanggil sebagai tindak balas berantai. Jenis tindak balas nuklear yang lain dipanggil sebagai pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus ialah proses pencantuman dua nukleus yang ringan untuk membentuk nukleus yang lebih berat. Sebagai contoh, dua nukleus ringan seperti deuterium dan tritium, kedua-duanya adalah isotop hidrogen, bergabung untuk membentuk helium yang mempunyai nukleus yang lebih berat.
Seperti pembelahan nukleus, proses ini juga membebaskan banyak tenaga dan neutron baharu. Sebenarnya, pelakuran nukleus membebaskan lebih banyak tenaga bagi setiap zarah berbanding pembelahan nukleus. Pelakuran nukleus juga berlaku pada suhu yang sangat tinggi seperti dalam matahari di mana ia berlaku secara berterusan. Tenaga yang dibebaskan daripada pelakuran nukleus dalam matahari merupakan sumber tenaga utama bagi kehidupan di bumi. Kegunaan utama tenaga nuklear ialah untuk menjana tenaga elektrik yang berlaku di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Mari kita lihat dengan lebih dekat proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Bahagian stesen jana kuasa tenaga nuklear yang paling penting ialah reaktor yang terdiri daripada rod bahan api uranium yang mengandungi bahan api uranium dan rod pengawal boron yang mengawal kadar tindak balas pembelahan dengan menyerap neutron yang berlebihan. Di dalam reaktor, pembelahan nukleus berlaku dan membebaskan tenaga haba yang digunakan untuk memanaskan gas yang mengalir melalui reaktor. Gas yang panas kemudiannya dipindahkan ke penjana steam di mana ia menukarkan air kepada steam. Steam panas daripada penjana steam kemudiannya mengalir dan memutarkan turbin yang disambungkan kepada magnet di dalam penjana elektrik. Akhir sekali, tenaga elektrik dijana di dalam penjana elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar di dalam gegelung. Selepas melalui turbin, steam yang panas dikumpulkan di dalam kondenser dan terkondensasi menjadi air untuk dikita semula di dalam penjana steam. Banyak negara di dunia menggunakan tenaga nuklear bagi pelbagai sebab. Salah satu sebab ialah kekurangan sumber tenaga lain yang sangat mahal untuk diimport seperti arang batu dan petroleum. Sebab yang lain ialah permintaan terhadap tenaga yang tinggi di negara-negara dengan populasi yang besar dan ekonomi membangun seperti China dan Amerika Syarikat. Negara-negara ini memerlukan tenaga elektrik yang dijana daripada tenaga nuklear untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Sesetengah negara menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik daripada yang diperlukan dengan tenaga nuklear. Dalam kes ini, negara-negara tersebut boleh membekalkan tenaga elektrik kepada negara-negara jiran untuk menambahkan pendapatan. Negara-negara dengan sejarah penggunaan tenaga nuklear yang panjang mempunyai lebih banyak teknologi yang maju pada hari ini untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan reaktor nuklear, menjadikan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif yang ideal. Okey, pelajar, seterusnya kita akan beralih ke subtopik 12.3 ke impak penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear dapat membawa manfaat luar biasa bagi manusia dan alam sekitar. Oleh kerana tenaga nuklear semakin meningkat di seluruh dunia, penggunaannya harus dikawal selia dengan baik. Penyelidikan awal mengenai tenaga nuklear dilakukan pada tahun 1940-an menggunakan plutonium, produk sampingan daripada pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear untuk menghasilkan bom atom. Semasa Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan satu malapetaka senjata nuklear yang amat dahsyat ketika Amerika Syarikat menggunakannya melawan Jepun dengan menggugurkan bom atom di bandar Hiroshima dan Nagasaki. Kedua-dua pengeboman itu mengorbankan sekitar 200,000 tentera dan orang awam, memusnahkan sebahagian besar kedua-dua bandar, memutuskan semua sistem perhubungan dan menjejaskan alam sekitar bagi suatu jangka masa yang panjang akibat luruhan radioaktif. Akibat kuasa kemusnahan senjata nuklear, negara-negara di seluruh dunia telah menandatangani Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear atau NPT untuk mengawal dan menghalang mana-mana negara daripada menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Sebelum senjata nuklear digunakan,
ujian nuklear mesti dilakukan untuk menentukan sama ada senjata tersebut boleh berfungsi dengan baik. Ujian nuklear biasanya dilakukan di atmosfera terbuka, di bawah laut atau di bawah tanah. Untuk benda hidup, sinaran yang tersebar daripada ujian nuklear menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Kesan somatik termasuklah keletihan, loya, katarak, leukemia dan keguguran rambut. Kesan genetik termasuklah kecacatan pada bayi, mutasi sel dan kanser. Untuk mewajarkan pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Pertama, bahan aktif fosil seperti arang batu dan petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Kedua, kesan pencemaran disebabkan oleh tenaga nuklear adalah lebih rendah berbanding dengan bahan aktif fosil. Ketiga, lokasi stesen jana kuasa nuklear perlulah berhampiran dengan punca air bagi memudahkan proses penyejukan.